Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Salimi Firdaus bin Abdul Rahman dan ini merupakan kajian tindakan saya yang bertajuk Kesan Kaedah Penggunaan Aplikasi Voice Chat Telegram dan aktiviti di aplikasi Quizizz terhadap penglibatan dan penguasaan pelajar. Isu dalam kajian saya ini adalah situasi semasa dalam normal baharu semasa pandemik COVID-19 ini memberikan cabaran baharu kepada semua pihak, terutamanya guru dan pelajar. Guru dan pelajar perlu menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran yang menghendaki pelajar mengikuti kelas secara tidak bersemuka, di mana guru dan pelajar tidak boleh hadir ke sekolah. Maka guru dan pelajar perlu mencari satu kaedah atau alternatif lain untuk menjalankan proses pembelajaran. Kaedah ini juga merupakan cabaran kepada para guru yang perlu menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran dari rumah PDPR ini. Kekangan yang ada perlu diatasi untuk memastikan para pelajar dapat terus fokus dan tidak tertinggal dalam pelajaran. Jadi itu merupakan fokus utamalah dalam proses pembelajaran pada hari ini, iaitu kita nak memastikan bahawa pelajar-pelajar ini dapat terus kekal dalam pembelajaran dan mereka tidak tertinggal dalam proses pembelajaran. Pemerhatian. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan pengkaji atau guru, didapati bahawa pelajar ini kurang berminat jika pengajaran dilakukan tanpa penglibatan pelajar. Terutamanya mata pelajaran yang saya ajar ialah pengajian perniagaan. Mata pelajaran pengajian perniagaan tingkatan 6 STPM ini merupakan suatu mata pelajaran yang bersifat membaca. Jadi banyak fakta-fakta yang perlu dihafal dan kata kunci yang perlu dikuasai. Jadi jika proses pembelajaran itu melibatkan sahala sahaja, di mana guru sahaja mengajar, maka pelajar itu menjadi kurang berminat jika tanpa penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah proses pembelajaran yang hanya melibatkan guru yang mengajar tanpa penyertaan aktif pelajar menyebabkan pelajar hilang fokus semasa kelas. Mereka menjadi hilang fokus lah. Jika sepanjang kelas, biasanya kelas itu mengambil masa yang lama lah. Jadi jika masa kelas mengambil masa yang lama dan hanya guru sahaja yang mengajar tanpa melibatkan penglibatan pelajar, maka pelajar itu boleh hilang fokus semasa kelas atau semasa guru mengajar. Pelajar dilihat kurang fokus terutamanya jika masa PDPR yang melibatkan tempoh yang lama seperti lebih sejam waktu kelas. Biasanya waktu kelas adalah lebih sejam lah, sama ada 1 jam 20 minit ataupun 2 jam. Ataupun ada juga yang lebih pada 2 jam waktu PDPR. Jadi jika proses pembelajaran itu melibatkan satu hala sahaja, di mana guru sahaja mengajar, maka mudah untuk pelajar itu menjadi hilang fokus. Mereka mungkin menjadi bosan sebab masa kelas yang lama dan fokusnya hanya kepada guru sahaja tanpa melibatkan penglibatan pelajar. Refleksi. Pelajar didapati kurang responsif di dalam kelas mungkin disebabkan mereka kurang berminat dengan mata pelajaran atau kaedah yang digunakan guru. Yang kedua, pengkaji menjangkakan pelajar akan lebih memberikan tumpuan ketika proses pembelajaran jika mereka dapat turut serta atau bertindak secara aktif dalam proses pembelajaran. Matlamat daripada rancangan ini adalah pelajar akan lebih memberikan perhatian semasa proses pembelajaran PDPR dan objektif pembelajaran dapat tercapai. Itu objektif pembelajaran setiap hari lah. Jadi diharapkan melalui rancangan ini supaya aktiviti pembelajaran pada setiap hari dapat tercapai. Pengkaji bercadang menggunakan aplikasi Voice Chat Telegram kerana kelas dapat dijalankan secara langsung tanpa melibatkan penggunaan data yang tinggi kerana tidak menggunakan paparan visual. Sebab Voice Chat Telegram ni dia tidak melibatkan visual dan hanya melibatkan penggunaan audio sahaja berbanding aplikasi Google Meet yang dah biasa kita gunakan. Walaupun ianya lebih interaktif kerana melibatkan penggunaan visual, namun sebahagian pelajar menghadapi masalah disebabkan penggunaan data yang tinggi. Jadi mereka terpaksa keluarkan duit yang lebih untuk top up data lah. Jadi terutamanya pelajar-pelajar yang kurang mampu, mereka menghadapi masalah lah.
apabila penggunaan data yang tinggi. Jadi apabila menggunakan voice chat Telegram ni, data yang digunakan adalah lebih sedikit berbanding jika menggunakan Google Meet. Okey, pengkaji juga bercadang menggunakan aplikasi Quizizz untuk menjalankan aktiviti. Kerana aktiviti Quizizz ni adalah suatu aktiviti yang menarik lah. Dan juga data yang digunakan adalah sedikit sahaja. Okey, rancang. Objektif kajian ini ialah untuk meningkatkan penglibatan dan penguasaan pelajar semasa proses PDPR. Jadi, objektif kajian ini untuk meningkatkan penglibatan pelajar dan memastikan bahawa penguasaan pelajar semasa proses PDPR ini dapat ditingkatkan. Intervensi yang akan digunakan oleh pengkaji ialah penggunaan aplikasi voice chat Telegram dan juga aplikasi dan aktiviti di aplikasi Quizizz. Baik, okey. Intervensi ini dianggap berjaya jika penglibatan pelajar semasa proses PDPR ini semakin baik. Dan mereka mampu menjawab latihan dengan lebih tepat berdasarkan kehendak skema permarkahan STPM pengajian perniagaan. Okey, seterusnya melaksana. Aktiviti kelas secara langsung menggunakan aplikasi voice chat Telegram dilakukan pada setiap kali kelas PDPR dijalankan. Jadi pada setiap kali kelas dijalankan, pengkaji atau guru akan menggunakan aplikasi voice chat Telegram ini supaya kelas yang dijalankan tu dapat dijalankan secara langsung lah, secara streaming. Jadi maksudnya boleh berlakunya interaksi terus antara guru dengan pelajar. Okay, seterusnya aktiviti Quizizz juga dijalankan untuk menarik minat pelajar. Latihan di Quizizz bersifat interaktif kerana pelajar dapat mengetahui kesilapan mereka dalam jawapan mereka dan mereka boleh membuat pembetulan semula. Jadi jika mereka lakukan aktiviti di Quizizz ni, aplikasi ini akan memberitahu kesilapan mereka, akan memberitahu jawapan mereka dan mereka boleh buat pembetulan semula. Mereka boleh ulang kembali aktiviti ini beberapa kali. Okay, pengajaran secara langsung menggunakan aplikasi voice chat Telegram mendapat respon yang baik daripada pelajar kerana pelajar mampu berinteraksi secara langsung dengan guru dan rakan-rakan yang lain seperti situasi biasalah dalam kelas tanpa menggunakan data yang terlalu banyak. Okay, sebab mereka hanya melibatkan suara atau audio saja tanpa melibatkan visual. Didapati juga inilah pelajar seronok bila menggunakan aplikasi ini kerana mereka mudah jika mereka ada sebarang persoalan, mereka ada sebarang masalah, mereka boleh soal kepada guru. Dan mereka juga apabila diberi tugasan berkumpulan, mereka boleh berbincang bersama-sama rakan lain untuk membuat pembentangan. Namun cabaran turut ada kerana sebahagian pelajar menghadapi masalah capaian internet yang agak perlahan. Jadi menyukarkan mereka untuk mengikuti kelas ini dengan baik. Okay, walaupun mereka ada data, tetapi capaian internet di kawasan rumah mereka itu agak perlahan. Jadi agak menyukarkan sedikit mereka. Cuma sebahagian kecil sahaja. Okey, pemerhatian semula. Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan, pengkaji mendapati pelajar-pelajar semakin aktif dan berminat untuk terus mengikuti kelas tersebut. Hal ini berdasarkan pemerhatian semasa proses PDPR dan exit ticket yang digunakan untuk mendapatkan respon dan komen pelajar berkaitan proses pembelajaran hari tersebut. Jadi, guru ingin mendapatkan balik komen berkaitan kelas pada hari tersebut, guru menggunakan exit ticket. Exit ticket yang dilakukan oleh guru adalah dengan menggunakan aplikasi Padlet. Jadi menggunakan aplikasi atau website Padlet ni, guru boleh mendapatkan respon pelajar atau komen pelajar berkaitan kelas pada hari tersebut. Maka perbandingan yang dilakukan terhadap sebelum dan selepas intervensi mendapati wujudnya kesan positif di kalangan pelajar. Di mana pelajar menjadi lebih aktif semasa proses PDPR dijalankan. Jadi apabila dilakukan perbandingan, didapati sebelum dan selepas intervensi ini memang wujud perbezaan yang positif di mana didapati pelajar itu menjadi lebih aktif waktu kelas. Okey, latihan yang disiapkan pelajar juga menjadi semakin baik kerana guru dapat terus memberi komen sewaktu kelas berlangsung. Jadi latihan-latihan yang dihantar dan guru semak dan seterusnya pada kelas yang berikutnya guru boleh terus memberi komen secara langsung kepada pelajar. Maka pelajar dapat memperbaiki kesilapan mereka untuk latihan seterusnya.
Berdasarkan pemerhatian ini dapat disimpulkan bahawa objektif asal pengkaji iaitu untuk meningkatkan penglibatan dan penguasaan pelajar semasa proses PDPR telah berjaya dicapai. Jadi berdasarkan pemerhatian yang dilakukan, maka objektif kajian ini didapati tercapailah kerana penglibatan dan penguasaan pelajar ni dilihat semakin meningkat. Okey, refleksi semula. Pelajar-pelajar didapati semakin aktif semasa proses PDPR kerana mereka diberi peluang untuk membentangkan topik yang dipelajari. Maksudnya mereka boleh mereka boleh meluahkan pendapat, mereka boleh membentangkan topik, mereka boleh meluahkan idea berbanding mereka menjadi pelajar atau pendengar yang pasif sahaja. Aktiviti di kuisis juga menjadi suatu tarikan kerana antarmukanya yang mesra pengguna dan menarik seperti sebuah permainan. Jadi aktiviti di kuisis ini menarik kerana ianya seperti sebuah permainan. Okey, yang ketiga, faktor-faktor ini menjadi penyumbang kepada kejayaan intervensi yang dilakukan. Jadi faktor-faktor inilah menjadi penyumbang kepada kejayaan intervensi. Kerana pelajar diberi peluang, aktiviti kuisis yang menarik menjadi penyumbang kepada kejayaan intervensi ini. Tindakan lain yang boleh dilakukan selepas ini adalah mencari lagi aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan penyertaan pelajar semasa proses PDPR. Jadi guru selepas ini bolehlah mencari lagi aktiviti-aktiviti lain yang dirasakan sesuai untuk dijalankan semasa proses PDPR yang boleh meningkatkan lagi penyertaan pelajar. Okay, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.